yang mendirikan sembahyang. Kita ni tuan-tuan kena jaga sembahyang. Lebih-lebih lagi sembahyang 5 waktu, jangan tinggal. Kalau boleh berjemaah. Subuh berjemaah, zuhur berjemaah, asar berjemaah, berjemaah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni kalau kejar dunia, kadang-kadang nak sembahyang pun tak ada. Tak sekira nak jemaah, sembahyang pun tak. Tuan-tuan duduk Kuala Lumpur, balik kerja lepas asar, contohlah pukul 5 balik kerja ataupun pukul 4. Kadang-kadang maghrib duduk atas kereta lagi, atas jalan raya jam. Lepas tu kadang-kadang maghrib tak sembahyang, duduk atas kereta jam. Sampai di rumah isyak letih pula, nak mandi, makan, tidur, tak ada sembahyang. Kadang-kadang maghrib dah sembahyang, isyak dah sembahyang. Lepas tu sebelum subuh pergi kerja dah sembahyang pula zuhur. Itu subuh. Lepas tu zuhur waktu orang rehat, kita ada mesyuarat tu, mesyuarat ni akhir tak sembahyang. Asar pun lagu tu juga. Akhirnya kadang-kadang hidup kita 50-60 tahun tak pernah sembahyang. Habis masa ke dunia, habis masa dengan tak sembahyang. Allahu Rabbi. Orang tak sembahyang tuan-tuan, hina lebih daripada anjing dan babi. Mana-mana orang yang tak sembahyang, air hujan yang jatuh atas rumah dia lebih kotor daripada air kecil anjing dan babi. Orang yang tak sembahyang hidup atas dunia, kalau kita makan dengan dia, lebih kotor daripada kita panggil anjing dan babi makan bersama kita. Ada satu hadis riwayat menceritakan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, waktu dia jadi khalifah tuan-tuan. Waktu dia jadi khalifah, satu hari ada orang mati. Jadi bila ada orang mati, letak dalam keranda untuk disolatkan jenazah. Yang jadi imamnya ialah Sayyidina Abu Bakar sebab dia khalifah. Dia jadi imam sembahyang tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengah-tengah sembahyang tu, jenazah dalam keranda bergerak tuan-tuan. Lalu lepas daripada sembahyang, Sayyidina Abu Bakar kata, cuba kamu buka tengok. Tengok mayat tu jadi babi tuan-tuan. Mayat tadi jadi babi. Zaman kita ni Allah tak tunjuk tuan-tuan. Dibuka tengok jadi babi. Kenapa jadi babi? Ada 3 sebab disebut di dalam hadis Nabi SAW. Orang yang mati dirupakan jadi babi, ada 3 sebab atas dunia. Yang pertama, dia tak pernah sembahyang. Yang kedua, Allah beri harta, dia tak keluar zakat. Yang ketiga, dia hidup atas dunia tak pernah dengar nasihat daripada ulama. Orang mengajar tak pernah mari. Orang mengajar, dia tak pergi. Orang duk mengajar di masjid, mengajar di surau, dia tak pergi, dia tak dengar. Dia buat cara dia je. Orang yang ada salah satu daripada 3, Nabi kata, bila dia mati masuk kubur, Allah rupakan dia wajah babi. Wal-iyazubillah. Sifat orang beriman yang pertama, jaga sembahyang. Yang kedua, wa'ataz zakah. Orang yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Allah beri kita harta, tuan-tuan. Siapa haul, siapa masa, kita keluar zakat. Sayang kenapa? Bukan harta kita. Allah beri pinjam sekejap ya tuan-tuan. Ni, nyawa ni Allah beri pinjam. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Allah beri kita sihat pagi ni, belum tentu lagi petang ni kita sihat atau sakit. Ni kadang-kadang kita sihat sekarang, tubik masjid jatuh tangga mati. Kadang-kadang waktu sekarang kita sihat, naik motor langgar mati. Artinya Allah beri pinjam. Sekejap ya Allah beri pinjam. Siapa masa Allah tarik. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Nabi kata seafdal sedekah kamu sedekah di bulan Ramadan. Ni peluang kita nak buat baik ni tuan-tuan, bulan ni lah. Nabi ni disebut dalam hadis Bukhari, orang yang paling pemurah, tetapi lebih pemurah bila datang bulan Ramadan. Bulan lain Nabi tu pemurah dah tuan-tuan, tapi bila mari Ramadan lebih murah lagi. Allahu Akbar. Kita ni bulan lain kedekut, mari Ramadan lagi kedekut. Bulan lain pun kita tak derma, nak mari Ramadan nak derma, berasa susah. Nabi disebut dalam hadis riwayat Bukhari, bila datang bulan Ramadan Nabi kuat ibadat.
bila nak habis Ramadan semakin kuat. Kita ni awal yang kuat yang 10 akhir yang tipu di dunia, tipu di baju raya, tipu di seluar raya, tipu di pasar raya. Tak, dekat nak habis 10 Ramadan bini pun ajak, abang malam ni cuti dah, tak payah tarawih, kita pergi masjid India cari baju. Sebab saya dengar promosi baju 2 lah serial ya. Kasut selari 20 sen. Jadi murah. Jadi abang kena ambil cuti malam ni, tak payah pergi tarawih. Tok lelaki pergi ditipu oleh anak dan isteri. Tiba-tiba malam dia tinggal tarawih, malam itulah Allah panggil dia balik menghadap Allah. Kita ni tuan-tuan takut Allah panggil kita, kita mati Allah cabut iman. Orang beriman ni takut 2 perkara atas dunia. Yang pertama, mati Allah tak ampun dosa. Yang kedua, mati Allah tak terima ibadat yang kita buat. Kita ni dah takut tak boleh duit, takut tak boleh gaji, takut orang buang, takut orang ni. Tapi kita tak pernah fikir bagaimana kalau kita mati Allah kekalkan dalam api neraka Allah di akhirat. Kita tak pernah fikir pun dalam hidup kita ni, kalau aku mati Allah kekal dalam api neraka, nak buat macam mana? Tuan-tuan yang ada ni, berapa kali tuan-tuan kita doa, ya Allah jangan cabutlah iman aku waktu aku mati. Berapa kali sehari kita doa? Nabi kita tiap-tiap sembahyang Nabi doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam tiap-tiap sembahyang Nabi doa, ya Allah jangan palingkan hatiku, tetapkan hatiku. Nabi baca tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu sembahyang. Kita dah tak baca. Kadang-kadang Nabi sebut umatku akhir zaman yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Umatku akhir zaman ada paginya beriman, petang jadi kafir pada Allah. Petang beriman, pagi keesokannya kafir, dan ditakuti mati dalam keadaan dicabut iman oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Tak ada iman. Sebab jual dunia, jual agama dengan dapat habuan daripada dunia. Nampak dunia lebih besar daripada akhirat. Sebab tu bila kita nak semayang, kita sebut Allahu Akbar, Allah yang terbesar, Allah Maha Besar. Malaikat kata tipu, dalam hati kamu duit lebih besar daripada Allah. Bila kita semayang, kita sebut Allahu Akbar, Allah terbesar. Malaikat kata tipu, rumah kamu lebih sayang daripada rumah Allah. Bila kita semayang, kita sebut Allahu Akbar, Allah yang terbesar. Malaikat kata tipu, dalam hati kamu dunia lebih besar daripada akhirat. Kamu hidup tak pernah fikir akhirat, fikir dunia. Pagi ni nak makan apa, petang ni nak makan apa, minggu depan nak beli kereta macam mana, nak buat rumah magelo lagi ke, nak sambung rumah ke. Tapi kita tak pernah fikir bagaimana kita duduk dalam kubur seorang diri satu hari nanti. Tak pernah fikir. Allahu Rabbi. Cuba tuan-tuan fikir sekejap yang mana ada ni. Kalau takdir Allah ambil nyawa kita hari ni, apa bekal kita nak menghadap Allah? Semua yang ada ni, cuba fikir. Duk nengung dulu sebentar. Ya Allah, kalau aku mati hari ni, apa bekal aku nak menghadap Allah? Bekal apa? Masuk kubur, malaikat tanya, Man Rabbuk? Kamu hidup atas dunia, siapa Tuhan kamu? Siapa beri makan? Siapa beri minum, beri nyawa? Nak jawab Allah. Allah ke mana waktu hidup kita tak pernah sebut nama Allah? Nak sebut Allah. Allah macam mana dalam hati kita ada dunia, tak ada Allah? Dalam hati tu tak ada Allah, ada dunia. Nak sebut Allah macam mana dalam kubur? Malaikat tanya. Dan jawapan di dalam kubur bukan dijawab dengan mulut, jawab dengan iman. Bagaimana nak ada iman kalau tak semayang? Bagaimana kalau nak ada iman kalau tak pernah datang masjid? Bagaimana nak ada iman kalau tak jemaah? Bagaimana nak ada iman kalau kita tidak suka pada rumah Allah? Iman ni mustahak. Kerana iman tidak ada jual di kedai. Iman tidak ada jual di mana-mana tempat. Melainkan iman itu ada di dalam hati orang yang benar-benar takut kepada Allah. Sifat yang ketiga orang beriman, Allah menyatakan walam yakhsha illallah. Orang ini tidak takut dalam hati dia, melainkan takut kepada Allah. Kita ni takut benda lain banyak. Contohnya anak kita, kalau hantar belajar agama, takut CJ tak ada nak makan apa.
Kalau mengaji akhirat, mengaji Quran, mengaji kitab, CJ tak ada tuan-tuan. UPSA tak ada, PMA tak ada. Apalagi SPM tak ada. Universiti ijazah tu, diploma, degree semua tak ada. Lepas tu nak kerja apa anak aku? Kita syirik pada Allah. Kita semayang, semayang kita Allah tak terima. Contoh kita ada 10 orang anak. Seorang pun tak hantar mengaji akhirat. Semua hantar belajar dunia. Yang ni doktor, yang ni engineer, yang ni pensyarah, yang ni itu. Tapi bila mak mati, seorang pun tak boleh jadi imam semayang jenazah. Bila ayah mati, seorang pun tak boleh baca Yasin. Sebab apa? Sebab besarkan dunia daripada akhirat. Sedangkan dunia ni kita duduk sekejap ya. Nabi sebut a'maru ummati baina 60 ila 70. Kebanyakan umatku hidup dunia antara 60 hingga 70 tahun. Tapi hidup akhirat kekal. Bagaimana kalau Allah kekal dalam api neraka? Tuan-tuan yang ada ni cuba fikir, kalau kita mati hari ni, apa bekal nak bawa menghadap Allah? Apa bekal? Ni tuan-tuan ni, bulan Ramadan, mengatuk pun mari, juga. Duduk nak dengar nasihat. Inilah bekal dalam kubur. Bekal kita di atas dunia, kita buat benda baik, bekal itulah yang kita akan terima dari hadapan Allah di dalam kubur. Kubur ni tuan-tuan, Allahu Rabbi, lebih takut. Sayyidina Osman bila sebut saja kubur menangis. Sahabat Nabi yang paling banyak menangis, Sayyidina Osman di antaranya. Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Lalu dia ke kubur menangis, tuan-tuan. Tengok kubur menangis. Janggut dia panjang, janggut dia lebat. Sehingga hadis riwayat mengatakan Sayyidina Osman bila menangis, semua janggutnya basah. Sampai sahabat bertanya, "Ya Osman, limaza tabki? Kenapa kamu menangis?" Dijawab oleh Sayyidina Osman, "Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu min manazilil akhirah, man naja minhu fama ba'dahu aisar." Kata Imam, dijawab oleh Sayyidina Osman ibnu Affan. Kata Sayyidina Osman ibnu Affan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur itu adalah tempat yang pertama daripada tempat akhirat. Barang siapa yang masuk kubur dia selamat, maka selepas daripada kubur dia akan selamat. Dan kalau seorang itu masuk kubur, dia tak selamat, maka selepas daripada itu dia semakin tak selamat. Dan aku takut diri aku ni di dalam kalangan orang yang tak selamat bila masuk kubur. Allahu Rabbi. Itulah Sayyidina Osman. Padahal Sayyidina Osman ni Nabi kata, "Ya Osman, anta fil jannah." Kamu masuk surga. Takut tak selamat dalam kubur. Allahu Rabbi. Pak kita ni tuan-tuan bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Allahu Rabbi. Bagaimana kita nak menghadap Allah masuk kubur yang sunyi, tuan-tuan? Ada seorang ulama tu dia buat satu lagu. Dia sebut, "Matilah kamu seorang yang diri, matilah kamu seorang yang diri, sekaliannya waris semuanya kembali, tinggallah kamu di dalam kubur seorang yang diri, di dalam kubur yang sunyi." Kita ni tuan-tuan, satu hari kita akan mati, tuan-tuan. Duduk seorang dalam kubur sunyi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Bila seorang itu mati, ayah pun tak ada, mak dia tak ada, adik-beradik tak ada semua. Seorang diri dia menghadap Allah. Sebagaimana dia datang dunia dulu seorang, balik menghadap Allah pun seorang. Kita mari dunia telanjang, tuan-tuan, balik menghadap Allah telanjang. Tuan-tuan tengok orang beranak. Ada tak beranak tu pakai baju? Ada? Tak ada. Telanjang. Mati pun orang hidup tolong bubuh kain. Kalau orang hidup tak bubuh kain, telanjang juga. Maknanya tak ada nilai di sisi Allah harta dunia. Sehingga disebut dalam hadis Nabi, "Lau kanatid dunya indallah hajana ba'udah ma saqa kafiran syurbatama." Kalau dunia ada nilai di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk, nescaya Allah tak akan beri minum air setegak bagi orang yang kafir pada Allah Ta'ala. Maknanya dunia ni semua, dengan sayap nyamuk pun mahal sayap nyamuk lagi, tuan-tuan. Tak ada nilai di sisi Allah.
Yang ada nilai di sisi Allah ialah orang yang ada iman di dalam hatinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Walau kana habsyiyan, Nabi kata, walaupun dia orang yang kulit hitam, walaupun dia orang asli, walaupun dia orang dalam hutan, tak ada harta, tapi ada iman, lebih mulia daripada orang yang kaya atas dunia. Jadi kita hidup ni tuan-tuan kena cari iman, kena cari amal, kena cari ilmu, kena belajar, buat amal dan iman kepada Allah. Itulah tanda orang itu selamat dunia dan selamat di akhirat. Jadi kalau